Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya lah seperti biasa di Bernama TV. Dan sudah pasti tumpuan kita sepanjang minggu ini masih lagi berkaitan dengan belanjawan 2021 dan minggu depan dianggap sebagai D-Day sebenarnya bagi belanjawan 2021 kerana minggu depan jugalah akan ditentukan apakah belanjawan 2021 ini akan diluluskan ataupun tidak. Itu topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Government shutdown jika belanjawan 2021 tidak lulus. Itu topik yang kita pilih. Dan tetamu yang berada di studio bersama dengan saya untuk bercakap tentang isu ini, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Satu lagi topik yang mendebarkan sebenarnya. Ya, amat menyeramkan. Dan kepada anda, sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kita menyediakan dua talian 0326979767 dan juga 0326979768. Tetapi harus diingatkan kepada anda bahawa perbincangan saya bersama dengan Prof. Syam Rahayu bukanlah berkaitan dengan isu politik sebenarnya, tetapi kita ingin melihat pada gambaran yang lebih luas tentang apa akan berlaku jika belanjawan 2021 ini tidak lulus. Ini yang ingin kita perhatikan, dan ini juga mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita jangkakan, tetapi ianya adalah kita anggap sebagai itu mungkin berlaku. Kita anggap itu sebagai worst case scenario sebenarnya sekiranya belanjawan 2021 ini tidak diluluskan. Baiklah, bila kita sebut tentang government shutdown, apa yang boleh Prof fahami daripada istilah government shutdown itu? Okey, seperti yang kita maklumlah, perbahasan tentang government shutdown ni telah bermula dari minggu lepas lah yang saya dengar ya. Itu bermaksud pada saya tutup kedai lah. Kan? Tutup kedai lah. Jadi di sini apa yang dikesannya lah, kalau kita kata shutdown tu maknanya kerajaan tidak boleh menggunakan wang dari perbendaraan untuk menguruskan pentadbiran negara dan membuat pengurusan terhadap apa juga yang berkaitan dengan keuangan. Perbelanjaan itu tidak boleh didapati apabila kita katakan shutdown tu. Maknanya kita tutup semua peluang untuk kerajaan mendapatkan keuangan ataupun perbelanjaan bagi negara. Dan ini akan menyukarkan lah. Maknanya kerajaan tidak boleh contoh tidak boleh memberikan emolumen ataupun bayaran-bayaran kepada penjawat awam dan sebagainya lah. Itu yang dimaksudkan dengan shutdown lah. Jadi itu adalah kebimbangan yang wujud dalam kalangan masyarakat sekiranya rang undang-undang perbekalan ini tidak diluluskan. Ada perbezaan tak Prof? Kalau kita lihat sebenarnya bila kita bercakap tentang government shutdown ini, ianya pernah berlaku. Contohnya pada tahun 2013 penutupan kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat selama 16 hari, dan ianya telah mengakibatkan kerugian sebanyak 24 bilion US dollar dan hampir 1.3 juta pekerja kerajaan bekerja tanpa gaji. Jadi apakah kalau ini berlaku di Malaysia, apakah ianya sama dengan apa yang telah pun pernah berlaku di US itu sebagai contoh? Ia mungkin boleh berlaku sedemikian sekiranya tindakan setelah rang undang-undang itu gagal, sekiranya parlimen tidak membuat sesuatu yang lain ataupun kerajaan tidak membuat sesuatu yang lain yang dibenarkan oleh undang-undang, kemungkinan itu boleh berlaku. Maknanya penjawat awam seperti yang kita katakan tadi, penjawat awam mungkin tidak dapat menerima bayaran bulanan seperti yang biasa kerana rang undang-undang itu tidak diluluskan. Walau bagaimanapun kerajaan juga boleh mengambil beberapa pendekatan sekurang-kurangnya supaya bagi penjawat awam ini tidaklah mereka kehilangan pendapatan, yang mana sekiranya kehilangan pendapatan ini berlaku, dia akan menjelmakan permasalahan lain. Dia mungkin masalah sosial yang lain, masalah berkaitan dengan kehidupan lah yang sangat menakutkan lah. Pada saya rang undang-undang ini adalah suatu yang penting. Walaupun ada cara-cara lain untuk mengatasinya, tetapi ia tidak seumpama rang undang-undang inilah. Maknanya rang undang-undang perbekalan ini adalah satu
major mechanism untuk membolehkan kerajaan menggunakan perbendaharaan negara. Kalau kita lihat daripada pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh ahli-ahli politik yang berbahas di Parlimen di Dewan Rakyat berkaitan dengan Belanjawan 2021 ini, ada pelbagai cadangan, ada pelbagai pandangan yang dilontarkan dan sekiranya lah Belanjawan 2021 yang telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat itu perlu diubah, apakah ianya boleh dilakukan dari segi perlembagaan untuk menokok tambah belanjawan yang sedia ada? Ya, sebenarnya begitulah. Itulah tujuan perbahasan atau kalau kita gunakan istilah perbincangan lah dalam konteks ini. Itulah tujuan perbahasan dan perbincangan dalam Parlimen untuk meneliti rang undang-undang yang dipersembahkan, dibawa oleh kerajaan kepada Dewan itu benar-benar tuntas, benar-benar mantap untuk diluluskan. Oleh itu perbahasan-perbahasan itu boleh mencadangkan apa juga pindaan kepada rang undang-undang itu dan kerajaan juga boleh meminda. Ataupun meminda ni ada dua, sama ada dengan menambah ataupun mengeluarkan daripada cadangan awal. Apabila mendapat justifikasi dalam cadangan-cadangan, contoh ahli parlimen mencadangkan untuk menambah baik sasarannya ialah menambah baik mekanisme untuk menyekap penularan pandemik, contohnya. Dan sekiranya kerajaan menerima, maka itu adalah perkara yang dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya ada setengah perbelanjaan yang disuarakan itu tidak dipersetujui oleh ahli Dewan. Ada dalam cadangan rang undang-undang tersebut. Dan ia juga boleh dipindah, dibuang daripada rang undang-undang itu. Jadi yang pentingnya ialah apabila perbahasan itu berlaku di Dewan, para ahli Dewan boleh mencadangkan untuk menambah atau membuang daripada yang telah ada dalam RUU atau rang undang-undang tersebut. Jadi ini sebenarnya seperti yang saya sebut tadilah, ia sebenarnya untuk menambah baik rang undang-undang tersebut. Jadi tak ada masalah. Undang-undang membenarkan untuk diubah atau untuk pun ditambah. Jadi kalaulah ahli-ahli Dewan itu boleh memberikan justifikasi dan diterima, kerajaan juga terbuka hati untuk menerima, dan itu perlu ditambah baik belanjawan itu, rang undang-undang perbekalan tu. Menambah baik belanjawan 2021 sekiranya ini berlaku seperti apa yang Prof sebutlah. Apakah ianya mesti dibentangkan sekali lagi ataupun boleh diluluskan pada masa yang sama, iaitu minggu depan? Pada masa yang sama, persetujuan untuk pindaan itu. Tapi sekiranya masih lagi tidak dipersetujui, pada saya dari awal tu saya menyebut bahawa andainya ada perkara-perkara yang tidak boleh dipersetujui dan memerlukan pengkajian yang lebih khusus, maka rang undang-undang itu boleh ditangguhkan pengundiannya untuk diselesaikan perkara yang tidak selesai berkaitan dengan rang undang-undang tersebut, ya. Mungkin ada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan. Contoh perbincangan itu beberapa hari, tapi pada saya itu adalah undang-undang yang boleh contoh katanya perbahasan itu dalam 10 hari contohnya lah, ya. Ia boleh dilanjutkan. Sebab itu kepentingannya pada saya berbanding dengan undang-undang lain, perbekalan ini adalah paling penting, dan undang-undang yang paling penting. Jadi di situ perlunya, sekiranya tidak dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan, tiada undang-undang yang menyekat supaya undang-undang itu diberhentikan perbahasannya di situ. Ataupun tiada undang-undang yang menyekat supaya ianya dibahaskan dan dibincangkan dalam peringkat jawatan kuasa. Jadi ada ruang-ruang perbincangan dalam parlimen itu sendiri untuk membolehkan ahli Dewan menambah baik rang undang-undang tersebut. Yang pentingnya pada saya ialah ruang undang-undang itu diberikan kepada setiap ahli Dewan untuk menambah baik apa yang dibentangkan oleh kerajaan dengan memberikan pengujahan-pengujahan ataupun tambahan-tambahan informasi, tambahan-tambahan yang peruntukan yang mahu dibentuk dalam rang undang-undang tersebut. Jadi terserahlah juga kepada parlimen, termasuklah ahli-ahlinya dan juga yang di-Pertua Speaker untuk memastikan perbahasan berkaitan dengan rang undang-undang dalam parlimen itu begitu mantap sekali, ya. Maknanya sempurna. Itu yang saya fikir tiada batasan undang-undang tentang itu. Semuanya boleh dibuat sekiranya dipersetujui oleh ahli Dewan.
Kita bercakap tentang the worst case scenario lah, seperti apa yang kita sebut tadi lah. Sekiranya rang undang-undang ini ditolak, dari segi perlembagaan, apa yang akan berlaku? Dari segi perlembagaan dalam bentuk rang undang-undang itu, maknanya dia tak lulus lah. Bila tidak lulus, suatu rang undang-undang lain untuk perbekalan ini. Boleh saya kongsi sikit dalam peruntukan perlembagaan. Kalau rang undang-undang perbekalan ini dibentangkan di bawah perkara 100 Perlembagaan Persekutuan. Dan dia adalah suatu rang undang-undang untuk menentukan perbelanjaan bagi tahun akan datang. Jadi perlu diluluskan pada tahun ini. Kalau ikutkan pada peruntukan itu, ia memerlukan undang-undang itu hendaklah dimasukkan pada tahun sebelum ianya digunakan. Maknanya kalau untuk belanjawan 21 kita luluskan pada tahun 2020. Ini perkara 100 ya. Baru-baru ini kita dapati kerajaan telah sebelum rang undang-undang ini dibentangkanlah, apabila kita menghadapi COVID, kerajaan telah mengumumkan penggunaan wang pembendaharaan sebelum dibentangkan dalam parlimen. Jadi maknanya tambahan kepada rang undang-undang perbekalan pada tahun diluluskan pada tahun 2019 untuk pembelanjaan 2020. Okey. Jadi kerajaan telah meluluskan rang undang-undang perbekalan tambahan yang itu di bawah perkara 101. Ini menarik juga untuk kita para penonton sekalian juga merujuk kepada perkara 102 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Parlimen mempunyai kuasa berkenaan dengan mana-mana tahun keuangan sekiranya sebelum lulus rang undang-undang perbekalan untuk membenarkan melalui undang-undang perbelanjaan bagi sebahagian tahun itu. Jadi kalau ikut perkara 102 ni, Perlembagaan Persekutuan, dia ada dua perkara. Satu, rang undang-undang perbekalan. Tapi rang undang-undang perbekalan di bawah perkara 100 tadi tidak diluluskan lagi. Tapi kerajaan memerlukan wang untuk tahun itu. Contoh apa yang telah berlaku pada tahun 1999 apabila Tun Mahathir membentangkan rang undang-undang perbekalan, tetapi kemudiannya parlimen dibubarkan. Dan kemudian saya tak ingat sama ada Januari atau Februari pada tahun selepasnya, iaitu tahun 2000, barulah diluluskan suatu rang undang-undang untuk perbelanjaan. Kalau kini dipanggil undang-undang perbelanjaan, bukan undang-undang perbekalan. Barulah diluluskan untuk tahun 2000 tersebut. Jadi ia boleh diluluskan walaupun rang undang-undang perbekalan itu belum diluluskan sebahagian daripada tahun itu. Maknanya kerajaan boleh menggunakan wang bagi tahun 2020, bagi tahun 2021, dalam tahun 2021 sendiri menggunakan perkara 102. Kalau rang undang-undang perbekalan tadi guna perkara 100 Perlembagaan Persekutuan. Jadi bagi mengenepikan perkara 100 itu, sekiranya rang undang-undang ini tidak diluluskan, kerajaan boleh juga menggunakan perkara 102 untuk bayaran penjawat awam dan sebagainya ni untuk keadaan yang di luar jangka itu, sebab rang undang-undang tidak boleh diluluskan. Tapi masa Tun Mahathir itu, apabila dibubarkan Dewan, perginya kepada pilihan raya kan. Jadi selepas pilihan raya itu, rang undang-undang itu dibentangkan pada tahun yang digunakan wang itu sendiri. Jadi kalaupun rang undang-undang ini tidak diluluskan, masih lagi ada peluang untuk kerajaan menggunakan perkara 102 untuk membolehkan penggunaan wang diambil daripada perbendaharaan itu bagi sebahagian tahun 2021. Itu kemungkinan lah. Itu mungkin boleh berlaku. Yang keduanya, melalui undang-undang perbelanjaan, jika ternyata kepada Parlimen wajar berbuat demikian. Maknanya Parlimen sekarang sekiranya rang undang-undang ini tidak lulus. Jadi kesan yang tidak lulus pada asalnya ialah tidak boleh keluarkan wang dari perbendaharaan dan sebagainya. Bila tak boleh keluarkan dari wang perbendaharaan ini untuk kegunaan penjawat awam pada tahun hadapan itu, maka ia akan menyukarkan. Jadi kerajaan juga boleh menggunakan perkara 102 ini untuk membenarkan melalui undang-undang perbelanjaan bagi seluruh atas bahagian tahun itu. Maknanya keadaan luar jangka, kalau kerajaan tidak boleh mengeluarkan wang melalui undang-undang perbekalan, boleh mengeluarkan wang melalui undang-undang perbelanjaan. Jadi perbelanjaan itu sama ada untuk sebahagian tahun atau sepenuh tahun.
Itu macam, tetapi ini pada saya dia kata sekiranya oleh sebab pentingnya atau umumnya apa-apa perkhidmatan atau oleh sebab hal keadaan yang luar biasa keterdesakannya. Macam sangat terdesak, kerajaan boleh gunakan ini. Mungkin ini adalah satu, mungkin lah. Saya fikir beberapa pilihan. Saya pun bila kita berada dalam krisis seperti ini, dalam krisis seperti ini dengan pandemiknya, dengan keadaan politik yang tidak stabilnya. Jadi inilah yang dibenarkan oleh perlembagaan. Dan kalau kita ikut undang-undang, maknanya ada dua lagi pilihan yang kerajaan ada sekiranya undang-undang ini, perbekalan ini gagal. Jadi apa pun pemerhatian pada pandangan saya lah, walaupun ia ada dalam perlembagaan, mungkin cakap-cakap politik kemudiannya akan ada, akan wujud, ya. Tapi itu yang sukarlah kita kata, bukan kalau menggunakan perkara dalam perlembagaan ini dibenarkan, pada saya ia tidak perlu dijadikan isu politik lah kalau dia sah di sisi undang-undang. Bila Prof sebut tentang cakap-cakap politik ini sesuatu yang tak dapat kita lari sebenarnya. Kita pun bukan nak cakap tentang soal politik sebenarnya. Tetapi kita nak menyentuh tentang dari aspek perlembagaan sebenarnya. Apakah betul ataupun tidak sekiranya Belanjawan 2021 ini tidak diluluskan seperti apa yang kita jangkakan, ataupun ramai yang mungkin pun melihat perkara ini dengan serius. Tetapi ini kita anggap sebagai the worst case scenario lah. Sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, apakah ini dari segi aspek perlembagaan itu sendiri, kerajaan yang sedia ada ini, apa akan berlaku pada kerajaan yang sedia ada ini? Kerajaan yang sedia ada ni kalau ikut adat perlembagaan lah, ikut adat perlembagaan, ini suatu yang kesannya amat serius lah bagi kerajaan tu. Tapi adat itu kita panggil faham perlembagaan, kita panggil constitutional convention, tapi itu tak ada dalam perlembagaan kita. Ia cuma amalan, ia menjadikan kesan yang agak besar kepada kerajaan, dan ia akan menyebabkan suatu kedudukan politik yang akan dibincangkan oleh orang ahli-ahli politik nanti lah. Satu perkara yang saya fikir itu perlu kita elakkan lah. Okey, satu lagi aspek yang barangkali perlu dilihat oleh rakyat Malaysia lah. Sekarang ini pun macam Prof sebut, negara sedang mengalami satu situasi ataupun krisis kesihatan yang cukup serius. Pandemik COVID-19 masih lagi berada di tahap yang amat membimbangkan kita. Kita juga mengalami kedudukan ataupun lanskap ekonomi yang tidak menentu sekarang ini, begitu mencabar sekali. Dan kalau kita lihat daripada apa yang dicatatkan oleh kerajaan, kerugian yang dialami oleh kerajaan akibat daripada COVID-19 dalam sehari lebih kurang 2.4 bilion ringgit. Jadi ini satu kedudukan yang cukup serius sebenarnya. Dan kita juga berhadapan dengan COVID-19. Jadi adakah ini seharusnya lah dilihat secara serius oleh semua yang terlibat untuk meluluskan Belanjawan 2021 ini secara dengan hati yang terbuka sebenarnya, dengan semangat yang besar, dengan jiwa yang besar sebenarnya. Saya lihat ada beberapa kemungkinan lah kalau kita lihat melihat dari kacamata perundangan, ada beberapa kemungkinan tentang undang-undang ini. Sebab walaupun begitu kita tahu kita bercakap, tapi yang memutuskannya adalah ahli dewan. Mereka semualah yang mengundi, tapi ini saya bukan nak jadi ahli nujum kat sini, cuma nak katakan possibilities saja. Saya tidak kata apa sesuatu itu akan berlaku, tidak. Macam kita kata dia undang-undang ni lulus ataupun tidak lulus, kita pun tak tahu yang mana satu, tapi kita tengok what are the possibilities, apakah kemungkinan yang boleh berlaku, Jadi benarlah kalau kita kata keadaan kita perlukan belanjawan ini, kerana belanjawan itu adalah menentukan bagaimana tindakan kerajaan untuk menangani krisis ekonomi selepas ini. Sebab tahun 2021 ni, saya bukan orang ahli ekonomi, tapi saya membaca orang menyatakan bahawa kesannya, sebab kesan terhadap ekonomi ini, penganggurannya semakin meningkat dan hampir 1 juta orang yang telah kehilangan pekerjaan. Dan jadi di sini possibility untuk kita melihat rang undang-undang ini sama ada pertama ia diluluskan sepenuhnya, dipersetujui oleh semua pihak, dan itu tidak ada masalah. Sekiranya rang undang ini diluluskan sebahagiannya, maknanya ahli parlimen menerima sebahagian daripada
rang undang-undang tersebut dan mahu dimansuhkan apa yang mereka tidak persetujui. Contohlah, kalau mereka hanya menerima bahawa untuk bayaran emolumen kepada penjawat awam saja, dan ataupun ia meluluskan hanya untuk menangani COVID semata-mata. Jadi rang undang-undang itu ditambah baik, diperbaiki macam kita bincangkan tadi, dan ia boleh diluluskan sebahagian daripadanya dengan melengkapkan rang undang-undang itu apa yang yang dimahukan oleh ahli Dewan Rakyat. Kalau menolak kesemuanya, itu third possibilities kan, menolak sepenuhnya, dan kesannya ialah seperti yang saya kata tadilah, ia akan menyebabkan shutdown tadi. Ia akan menyebabkan shutdown dan Parlimen boleh menyelesaikan masalah. Itu bukan kerajaan saja, maknanya Parlimen boleh menyelesaikan masalah dengan memperkenalkan rang undang-undang perbelanjaan seperti yang sebut dalam perkara 102 tadi. Jadi sepenuhnya di sini saya nampak apa yang penting di sini ialah rang undang-undang perbekalan ini adalah induk kepada perbelanjaan negara. Okey, kita akan sambung lagi Prof, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan ini juga boleh memberi ruang dan juga peluanglah kepada Prof untuk mencari-cari juga lagi bahan-bahan yang perlu kita tonjolkan dalam program Ruang Bicara setakat ini. Tapi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, bukan bersifat politik sebenarnya, tetapi mungkin berkongsi pengalaman ataupun andaian anda sekiranya berlaku government shutdown seperti apa yang dijangkakan oleh orang ramai. Jadi panggil kami di 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Baik, kita berehat dulu buat seketika, kembali semula selepas ini. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang menarik bagi saya, iaitu government shutdown jika Belanjawan 2021 tidak lulus. Baik, ada 2 pemanggil di talian sekarang ini. Kita ambil dulu Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya Ya. Tentang inilah, tentang perbelanjaan ni. Ya. Tadi ada kata boleh diluluskan. Siapa yang meluluskannya? Adakah bawah kuasa yang di Pertuan Agong untuk perbelanjaan ini? Kalau kiranya Dewan tidak mendapat mandat tentang daripada Dewan. Jadi yang lagi satu, kalaupun boleh diteruskan pengeluaran perbelanjaan walaupun tidak diluluskan Dewan, perlukah kerjaan yang ada sekarang ni meletakkan semua jawatan secara automatik, Parlimen dibubarkan dan diadakan PRU baru dan sebagainya. Apa pandangan di sana? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Menarik persoalan yang anda bangkitkan. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum sekali dan ahli panel yang berbahagia Profesor. Okey, ini Waalaikumsalam. Ya. soalan saya mengenai isu government shutdown. Hanya berlaku dalam bajet 2021. Kenapa timbul isu ini? Sudut perundangan. Okey. Contohnya dulu pun 2019 nak IPA daripada GST kepada SST berlaku juga, tapi akhirnya diluluskan. Ya. Okey, yang kedua, saya tengok perkara 64 bracket 1 perundangan Perlembagaan Malaysia. Undang-undang bajet mesti diluluskan oleh Dewan Rakyat, bukan Dewan Negara. Boleh ulas dalam ini. Kemudian yang ketiga sebelum dibentangkan belanjawan 2021, semua ahli parlimen dipanggil jumpa Menteri Kewangan. Namun di sebaliknya berlaku. Kita pun heran juga semua menteri dah jumpa dah cerita tentang isu ni, tetapi perkara ni berlaku juga. Minta Prof ulas dah ni. Okey. Terima kasih Baik. Terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Persoalan yang menarik sebenarnya ni Prof. Betul. Okey, mungkin Prof boleh respon dulu tentang apa yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman tadilah. Okey, Encik Abdullah ada 3 soalan. Pertama, siapakah yang meluluskan tu? Okey, sekarang ni kalau kita lihat pada proses perundangan, rang undang-undang itu
sama juga berkaitan yang siapa yang kedua tadi, saudara yang Ridwan. Saudara Ridwan tadi, apabila rang undang-undang itu mahu diperkenalkan, semua rang undang-undang melibatkan keuangan, melibatkan money bill dia panggil, rang undang-undang melibatkan keuangan ni dia mesti dibentangkan di Dewan Rakyat. Sebab itu ia berlaku di Dewan Rakyat dan biasanya Menteri Kewangan yang membentangkan atau Perdana Menteri lah. Jadi di sini siapa yang meluluskan? Maknanya rang undang-undang itu hendaklah dibaca dan diluluskan simple majority. Maknanya majoriti ahli Dewan yang hadir. Dia mengundi di Dewan Rakyat dan kemudiannya dia akan dihantar ke Dewan Negara dan akan diluluskan. Dia sama dengan rang undang-undang lain ya. Tapi kalau tadi untuk soalan Cik Ridwan tu, kalau dia tersekat di Dewan Negara, maknanya Dewan Negara dah lulus dekat Dewan Rakyat tapi Dewan Negara tak nak luluskan. Dewan Negara kata tak bagus ke apa ke kan, dia pun mencadangkan pindaan dan sebagainya. Jadi kalau tak diluluskan, dia kena pulang kepada Dewan Rakyat dan dalam Dewan Rakyat boleh simpan sebulan. Okey. Simpan sebulan dan memperkenalkan balik rang undang-undang itu dan kemudian perlu diluluskan balik. Sama ada dengan pindaan atau tanpa pindaan yang yang dicadangkan oleh Dewan Negara. Jadi dia akan pergi balik ke Dewan Negara, Dewan Negara setuju atau tak setuju dengan bil itu, rang undang-undang itu dia akan terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong setuju atau tidak setuju dalam masa 30 hari, rang undang-undang itu akan menjadi undang-undang. Jadi dia lebih kurang serupa dengan undang-undang lain, tapi masa menunggu tu yang tidak dipersetujui oleh Dewan Negara tu hanya 1 bulan. Jadi kalau rang undang-undang tidak melibatkan keuangan, masa menunggu tu setahun. Maknanya Dewan Rakyat tak boleh perkenalkan lagi dalam masa setahun. Tapi kalau rang undang-undang yang melibatkan keuangan yang sangat penting ni. Jadi soalan keduanya, rang undang-undang perbekalan baru tu siapa yang buat? Dia masih lagi Dewan. Sebab kalau kita ikut perkara 102 tu, ia masih lagi dan diperkenalkan di Dewan Rakyat, sama juga, dan diluluskan oleh Parlimen, sama juga. Begitu. Yang ketiganya, adakah kerajaan perlu letak jawatan Kalau tidak diluluskan atau Parlimen dibubarkan secara automatik oleh Yang di-Pertuan Agong? Tak, ia tidak dibubarkan secara automatik. Dia mesti ada satu permintaan ataupun Yang di-Pertuan Agong meluluskan pada pembubaran Dewan tu. Tapi kalau Parlimen bubar, memang susahlah keadaan kita sekarang. Bahkan di Batu Sapi pun kerajaan membuat Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk mengisytiharkan darurat supaya rang undang-undang keadaan darurat itu boleh mengatasi perkara 54 yang mewajibkan pilihan raya dalam masa 60 hari itu. Jadi begitulah, kalau nak pergi PRU, saya fikir rakyat memang tak bersedia. Kalau tanya saya pun, saya tidak bersedia untuk PRU kan. Tapi soalan Ridwan yang ketiga tadi pun menarik juga lah. Menarik, yang tu menarik. Bila dia membangkitkan tentang Yang Berhormat Menteri Kewangan pun sebelum dalam proses untuk menyediakan belanjawan ini, dia memanggil semua ahli-ahli Yang Berhormat, menteri-menteri dan sebagainya, briefing dibuat dan sebagainya, dan barulah dia menyediakan ataupun kerajaan menyediakan belanjawan 2021. Jadi apa yang ada kepada YB kita lah, yang berhormat ahli parlimen kita, apa yang harus mereka sumbangkan sekarang sebenarnya? Kalau kita lihat dari Cik Ridwan, pemerhatian daripada Cik Ridwan tu, memang rakyat pun tertanya-tanya kenapa jadi begini, kenapa isu macam ni timbul lagi kan. Jadi sebenarnya pada saya lah, perbincangan itu saya juga memuji tindakan ataupun usaha yang dibuat oleh kerajaan pada masa itu demi melihat pada titah diraja yang dikeluarkan oleh istana pada ketika itu untuk menyeru pada semua ahli dewan berpakat-pakat untuk membuat rang undang-undang itu demi kemakmuran rakyat kan. Jadi pada masa itu kita nampaklah Menteri Kewangan berjumpa dengan wakil-wakil parti daripada Pakatan Harapan dan sebagainya, dan berapa cadangan yang telah mereka suarakan. Jadi di sini inilah rakyat tertanya-tanya apa sebenarnya hasil daripada pertemuan itu. Adakah itu tak ada apa-apa hasil kan. Jadi bila sampai ke Dewan, persoalan-persoalan ini timbul lagi. Cik Ridwan nampak, saya nampak, Cik Syakawi nampak, semua orang nampak kenapa timbul lagi persoalan-persoalan ini. Dan kita baca juga di akhbar-akhbar tentang tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkaitan. Ahli-ahli parlimen itu sendiri yang menyatakan contoh tidak cukup tindakan untuk
tidak cukup perancangan dalam undang-undang perbekalan itu untuk tindakan memerangi COVID dan sebagainya, kita rakyat akan tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan oleh ahli parlimen tentang ini? Boleh tak mereka hujahkan di parlimen dan kenapa kerajaan menolak dan sebagainya? Dan ini satu diberikan, mereka hendaklah bincangnya secara tuntas dan mereka hendaklah sentiasa berada di parlimen, membahaskan perkara itu dan menyelesaikan keraguan-keraguan yang ada pada dalam minda rakyat tu kan. Betul. Jadi penjelasan itu jelas dan melalui media sosial pihak Dewan Rakyat perwakilan-perwakilan dalam Dewan Rakyat ini boleh juga menyuarakan pandangan mereka dan memastikan yang kerajaan juga menyatakan dengan tegas. Contoh kerajaan menyatakan menerima cadangan daripada pihak yang lain ini dan pihak pembangkang juga menerima, bukan sahaja mengkritik tapi memberi cadangan yang menambah baik. Itu yang penting pada kita rakyat, warga negara ni. Kita rasa macam kalau ahli parlimen boleh menyuarakan pandangan mereka kepada kerajaan, ahli parlimen pembangkang boleh menyuarakan pandangan mereka kepada kerajaan, dan kerajaan juga perlu menyatakan kenapa mereka menerima dan kenapa mereka tidak menerima, contohnya. Jadi di sini inilah peranan yang saya fikir politik, ahli-ahli politik ini adalah mereka lah orang yang bijaksana dan menentukan. Jadi rakyat mahu melihat kenapa perkara ini berlaku. Tidak, sebenarnya rakyat tak mahu melihat perkara ini berlaku, tapi berlaku di hadapan mata mereka. Kenapa perkara ini berlaku dan ini kenapa tidak boleh diselesaikan oleh ahli parlimen itu dengan cara yang baik dalam kalangan mereka. Okey, Prof, kita ambil satu lagi panggilan yang saya difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Dah lupa nama, Ram dari Selangor kalau tak silap saya. Halo. Halo. Ya. Hai. Soalan saya pada Prof. Tadi Prof kata mengikut adat belanjawan kalau ditolak adalah perkara serius kepada kerajaan. Namun jika kalau kerajaan ingin mengekalkan kuasa dan tak ingin bubar parlimen lah, apakah langkah kerajaan untuk memastikan negara terus berjalan dan adakah kerajaan boleh berkuasa sampai PRU seterusnya? Okey, itu saja, Ram. Itu saja. Okey, terima kasih. Satu lagi soalan yang baik sebenarnya. Memang mencabar minda saya, saudara Ram ya. Okey, kalau ikut perundangan, sebab bila kita katakan satu adat convention, bahkan di negara kita ini belum pernah berlaku begitu. Jadi bila kita nak kata itu, adakah itu adat perlembagaan kita? Okey, ia sebenarnya berasal dari Westminster Model Constitution. Maknanya mereka menggunakan adat perlembagaan itu supaya kehilangan kepercayaan majoriti adalah juga termasuk pada kehilangan dipanggil Supply and Confidence Bill, Undang-Undang Perbekalan dan Kepercayaan Majoriti. Jadi di sini pada adatnya begitu. Tapi persoalan kita kemudiannya nanti, kalaulah kerajaan mahu mengekalkan kuasanya, adakah adat itu terpakai? Sebab di UK sendiri pun terdapat Perdana Menteri yang tidak memakai adat tersebut. Macam contoh masa pentadbiran Margaret Thatcher juga beliau telah tidak menerima adat tersebut. Tapi di Malaysia ini memang itu adat yang ada di Westminster. Jadi sebab kenapa jadi begitu, saudara Ram? Bila kita lihat pada peruntukan perlembagaan ni, dia tidak menyatakan keadaan manakah yang menunjukkan seorang Perdana Menteri itu telah hilang kepercayaan majoriti. Jadi begitu. Jadi walaupun kita kata sesuatu itu sukar untuk berlaku, ia mungkin berlaku dan sukar untuk ditangani, persoalan yang sama ada kita mahu menerima adat perlembagaan itu ataupun tidak. Tapi ia sebenarnya sukar untuk kerajaan untuk menidakkan bahawa itu adalah suatu perkara yang menjadi amalan dahulu menjadi amalan. Kemudian Great Britain sendiri pun telah menolak amalan tersebut. Jadi terserahlah kepada kita untuk sebenarnya bukan kita yang mengundi, terserahlah kepada ahli-ahli parlimen tu untuk menentukan keadaan negara ini. Perlu tak yalah, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Kita bercakap tentang worst case scenario lagi. Kita bercakap tentang sekiranya lah belanjawan ini ditolak dan sebagainya, dan kita tahu apa akibatnya nanti, bagaimana dalam keadaan situasi kesihatan, situasi ekonomi dan sekarang ini. Tetapi ada tak cara di mana perlembagaan dan undang-undang negara itu mungkin perlu dilihat semula supaya apa yang berlaku seperti apa yang berlaku sekarang ini mungkin tidak berulang? Boleh dilakukan ataupun tidak sebenarnya?
Oh, itu pada saya lah. Memangnya itulah yang rakyat cita-citakan kan. Saya rasa itulah apa yang mahu. Saya bercakap hari ini sebagai seorang rakyat jugalah ya. Supaya kita mahu perjalanan negara itu secara licin lah ya, smooth macam mana kita menangani isu-isu yang berbangkit daripada keadaan semasa. Saya lebih kepada melihat kepada kalau diluluskan undang-undang itu, dia kurang resiko. Okey, kita bincangkan resiko dulu. Senario, saya ceritakan senario. Ini yang projection saya atau pandangan saya tentang senario yang akan berlaku. Pertama, sekiranya tadi saya dah sebut sekiranya lulus tak ada masalah. Sekiranya tidak lulus, apakah implikasinya? Implikasinya kerajaan mungkin menghadapi masalah politik. Satu. Yang keduanya dari segi ekonomi, yang saya tidak mahu ulas panjang tentang itu. Yang keduanya dari segi kedudukan ekonomi, maknanya rakyat tidak pasti apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan kerajaan. Kerajaan juga mungkin ragu-ragu dengan kuasa yang akan mereka laksanakan. Sebab tak ada undang-undang tersebut. Jadi kemungkinan ini sangat serius. Contohnya apabila kerajaan mahu memperkenalkan pakej-pakej, kita dengar ada juga yang mahu meneruskan pakej kemakmuran dan sebagainya ya. Bagaimana kerajaan boleh meneruskan polisi-polisi dan dasar tersebut? Lebih mantap dan lebih padu sekiranya kerajaan menggunakan rang undang-undang perbekalan. Walaupun yang saya sebut tadi dalam perkara 102 itu, kerajaan boleh memperkenalkan rang undang-undang berkaitan dengan perbelanjaan itu, tetapi ia sebenarnya less demokratik. Walaupun dibenarkan oleh perlembagaan, tapi ia less demokratik. Kalau orang menyokong demokrasi, mahukan perbahasan yang mantap, bahasa yang sepenuhnya pada rang undang-undang perbekalan, maka lebih baik kita teruskan dengan rang undang-undang perbekalan ini daripada memperkenalkan undang-undang lain tersebut. Kerana rang undang-undang lain itu tidak dibahaskan dengan sepenuhnya berbanding dengan rang undang-undang perbekalan. Okey, sebelum Prof sambung, kita ambil satu lagi panggilan, Prof. Baik. Daripada yang berbahagia, Datuk Wira Osman, iaitu mantan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, salam. Datuk sihat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Tok. Kongsikan pandangan Datuk. Sekali kirim, Saya. Tu memang saya minat dia dulu. Terima kasih, Tok. Saya ikut setiap malam. Ya. Dan apa yang berlaku, yang Prof Samrahayu pun kenal saya. Saya kenal rasanya program depan dia lah. Saya speaker dulu di Melaka. Okey. Yang disebut tahun 1999. Ya. Masa itu bajet tidak ditolak. Bajet ditangguh kerana parlimen dibubarkan. Yang pengarah belanjawan dah terangkan dalam naratif segi satu. Kata tolak dengan tanggung lain. Masa tangguh masih lagi boleh gunakan wang kerajaan itu dibayar gaji. Kalau dah ditolak, tak boleh guna. Hanya pension saja boleh dapat. Itu ada akta lain. Dia ada sebut. Saya dah lupa akta tu. Ini saya ikuti setiap hari pension speaker ni. Terima kasih. Memang salah pasal tadi. Saya ingat Prof Rahayu ni. Tapi yang tu saya nak betulkan. Silap tu. Dia kalau ditolak, yang dalam tengah dia, bulan Februari diluluskan. Masa tu belum tolak, ditangguh. Jadi duit boleh digunakan. Tapi bila ditolak, tidak boleh digunakan langsung kecuali pension. Tanya pengarah belanjawan. Dia baru sebut di cara negatif dengan Syed Nawar baru. Dia tak boleh guna. Masuk gaji dia pun tak bayar. Baik. Jadi kita kena betul tu. Sorry Prof, ini saya kena cakap betul-betul lah. Saya ada perlembagaan pun saya ni. Saya perlembagaan di Melaka ada, perlembagaan di Gini ada, perlembagaan di Persatuan pun ada. Memang saya study semua perlembagaan ni. Terima kasih Datuk Wira, dan terima kasih kerana anda juga ataupun Datuk jugalah salah seorang yang sentiasa mengikuti ruang bicara. Jadi kami cukup menghormati apa yang Datuk lontarkan itu. Barangkali Prof itu saya terima kasih dengan Datuk Wira Osman, Omar Jaafar. Maksud saya tadi, dia bukan ditolak, ia ditangguhkan untuk pergi kepada pilihan raya.
Maknanya dia dah buka baca tapi dia tidak habiskan, tangguhkan. Betul lah yang saya faham pun, tangguhkan. Mungkin kalau saya tersilap cakap tolak ke apa tadi, tidak, dia tidak pernah ditolak undang-undang itu. Dia ditangguhkan. Kemudian Perdana Menteri pada masa itu pergi kepada pilihan raya dan mendapatkan mandat baru. Bila mandat baru itu kemudiannya diperkenalkan dan undang-undang interim tu, barulah dapatkan pembelanjaan tu menggunakan perkara 102. Itu yang digunakan oleh Tun Mahathir pada ketika itu. Itu yang saya kata, kalau kita menyatakan tentang ada tak cara lain kalau rang undang-undang itu ditangguhkan, atau kalau rang undang-undang itu ditolak, memang tak boleh pakai langsung dah, tapi setelah rang undang-undang itu ditolak, ia perlu diperkenalkan kembali untuk mendapatkan mandat dalam perkara 101 tu, dalam perkara 1 sebagai rang undang-undang perbekalan. Pada saya itu agaknya jelas lah. Maknanya kalau rang undang-undang ditolak, memang habis lah, tak boleh pakai lah undang-undang tu. Memang betul yang Datuk cakap tadi. Jadi kalaulah rang undang-undang tu ditolak, apa tindakan seterusnya? Adakah perlu diperkenalkan rang undang-undang baru? Betul lah, sebab dah tolak yang tu, mestilah ada yang baru. Tapi sementara yang baru itu tidak boleh diperkenalkan, bolehlah pakai perkara 102 tadi untuk memperkenalkan rang undang-undang sementara tu, di interim tu. Tapi re-interim tu biasanya dia tidak dibahaskan. Jadi mudah untuk kerajaan dapatkan rang undang-undang tersebut. Itu je pilihan yang kerajaan ada. Tapi sebelum pergi kepada 102, dah gagal dalam perkara 100, nak pergi kepada perkara 102, ia merupakan satu tindakan yang memerlukan kekuatan sokongan dan politik juga di parlimen tu. Jika tidak, nanti cakap-cakap politik tu akan membara kat luar ni kan. Jadi ini satu kesukaran bagi kerajaan lah. Jadi kalau dah tolak, memang langsung tak boleh lah. Okey, mungkin jugalah Datuk Wira dengar apa yang kita yang Prof sebut. Mungkin it's a slip of a tongue aja. Mungkinlah kalau saya silap, saya minta maaf lah kalau saya tersilap sebut. Okey, apa pun terima kasih kepada Datuk Wira kerana berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan kita. Apa pun, kita rehat dulu buat seketika, buat karita akhir sebenarnya. Kembali nanti, tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan berbagai Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz di studio Ruang Bicara hari ini. Kita rehat buat karita akhir. Baiklah, kita berada di penghujung Ruang Bicara. Tak banyak lagi masa yang tinggal selain daripada panggilan telefon melalui dua talian yang kami sediakan. Kita juga sebenarnya menerima banyak soalan-soalan melalui WhatsApp dan sebagainya. Baiklah, saya terima jugalah apa yang disebut oleh penerbit saya. Ada soalan daripada seorang penonton kita yang mengatakan bahawa ialah mereka mahu gagalkan kabinet baru ataupun mahu menggagalkan ataupun tidak meluluskan belanjawan 2021 ini. Mereka mahu supaya belanjawan ini digagalkan dan mungkin selepas itu pada bulan Disember nanti bolehlah menubuhkan kerajaan baru. Jadi apakah ianya semudah itu sebenarnya? Yalah, saya nampak macam ni. Saya pernah sebut dalam episod yang saya pernah appear dekat Ruang Bicara ni. Saya kata macam ni lah senarionya lah. Saya cerita je senario. Saya tak tahu baik dan buruknya, tapi kalau diberi pilihan peribadi, saya tak nak ceritalah dekat on air ni. Cuma saya cakap macam ni, dari segi senarionya, sekiranya kerajaan semasa diminta turun dan kemudiannya kalau betul-betul hilang kepercayaan majoriti, kena pergi pada perkara 43 dan pasal 4. Dia ada pilihan. Ini adalah hak seorang Perdana Menteri sekiranya beliau dikatakan hilang kepercayaan majoriti. Hak Perdana Menteri ialah pertama, ia meletak jawatan atau untuk meminta kepada Yang di-Pertuan Agong membubarkan Dewan. Ini hak dia. Kita tak boleh nafikan hak dia walau dalam apa keadaan sekalipun. Sebab itu peruntukan undang-undang. Kalau kita nak kata kerana COVID seorang Perdana Menteri itu tak boleh minta, maknanya kita telah menggagalkan juga peruntukan perundangan ini, memberikan hak. Tetapi ia terserah kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada nak bubar atau tidak bubar. Kalau baginda telah berpuas hati, beliau telah kehilangan kepercayaan majoriti, maka dan tak nak bubar, maka kenalah jadi Perdana Menteri baru. Ia tidak semudah itu. Saya percaya tussle antara ahli politik ini, peperangan politik itu akan berlaku. Akan berlaku sebab kita nampak sampai sekarang dari bulan 2 baru ni dia telah berlaku berpanjangan sampai ke hari ini. Dan ia tidak semudah itu untuk kita menyelesaikan masalah dalam keadaan sekarang. Tapi terserahlah kepada ahli-ahli dewan juga, sebab saya cuma mengulas tentang
ke possibilities yang akan berlaku. Ya, yang seterusnya menubuhkan kerajaan, saya juga ulas sebelum ini, menubuh kerajaan ini, contoh kerajaan sekarang, dia sekurang-kurangnya memilih Perdana Menteri akan menunggu dalam masa seminggu atau 2 minggu untuk memilih jemaah menteri, dia sudah hampir sebulan. Dan penyesuaian antara menteri-menteri itu di jabatan-jabatan masing-masing, ia akan mengambil masa 2 atau 3 bulan. Dan kita akan mengalami satu keadaan dalam masa 4 bulan atau 5 bulan. Yang kita lihat juga dalam kerajaan sekarang ni juga mengalami proses yang sama. Terutamanya dalam keadaan pandemik, keadaan kekuatan ekonomi, kedudukan ekonomi yang sangat rapuh dan begini, ia sudah tentu membimbangkan rakyat. Kita kembali kepada kita lihat kepada rakyat. Bila Majoriti Prof rakyat sebut tentang kebimbangan rakyat, dan kalau kita kaji balik apa yang disampaikan dalam Belanjawan 2021 ialah untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat sebenarnya, untuk memberi sesuatu yang mungkin amat diperlukan oleh rakyat dalam situasi ekonomi, situasi kesihatan yang begitu mengancam sekarang ini. Jadi tidakkah itu sebenarnya seharusnya dilihat oleh ahli-ahli politik yang bijaksana di Dewan Rakyat khususnya? Ya, kalau kita lihat kepada dari segi matlamat rancangan undang-undang itu yang diperkenalkan dan dibaca, itu matlamat pertamanya ialah untuk kesejahteraan rakyat. Yang keduanya ialah kelangsungan perniagaan dan ketiganya ketahanan ekonomi. Jadi sekarang ni pokoknya ialah matlamat ini memang nampak jelas untuk kemakmuran rakyat. Jadi apa yang dibahaskan dalam dewan itu ialah sepenuhnya ialah untuk perkara-perkara ini. Nampaknya mereka setengah-setengah ahli pembangkang contohnya tidak berapa gembira dengan peruntukan-peruntukan dalam RUU itu. Itu yang jadi masalah sekarang bila mereka kata tidak cukup untuk cukup untuk pandemik, untuk menangani pandemik ini, maka mungkin ini adalah satu kesukaran untuk kerajaan. Pada kerajaan mereka mempunyai pandangan berbeza pada kerajaan dan pembangkang, yang dari sini ialah memerlukan satu kompromi, toleransi, jiwa besar antara kedua-dua belah pihak, kerajaan dan pembangkang itu, supaya tiga matlamat utama itu, iaitu berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi itu berjaya direalisasikan oleh rang undang-undang tersebut. Saya juga sebenarnya teringat tiba-tiba Prof titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baginda sendiri mengharapkan supaya ahli-ahli Dewan Rakyat memberi sokongan ataupun meluluskan Belanjawan 2021 ini bukan atas sebab politik, tetapi atas dasar dan juga kesedaran Baginda melihat kepada apa yang dialami oleh rakyat sekarang ini. Kesejahteraan rakyat itu harus diutamakan. Jadi tidakkah ahli-ahli Dewan Rakyat sendiri, ahli-ahli politik yang bijaksana sendiri harus juga memahami, menghayati titah dan juga pesanan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong? Ya, saya fikir itulah kalau sifat kita taat setia tu kepada raja dan negara, kesetiaan kepada raja dan negara, yang raja ini impartial, dia tidak ada walaupun tuduhan-tuduhan tu adalah pada saya, kita sebagai seluruh rakyat ini, kita perlu mengangkat bahawa kedudukan institusi beraja itu adalah satu kedudukan yang neutral, nak kata neutral mungkin, tapi ia melebihkan rakyat. Sebab Baginda berada di luar demokrasi. Baginda berada di luar political market ni. Bukan jadi di situ apa yang dititahkan oleh tuanku itu pada saya, itu adalah suatu melalui titah diraja itu adalah suatu hasrat dari hati Baginda untuk memastikan kemakmuran rakyat itu dapat dihayati dan diinsafi oleh semua ahli wakil rakyat. Dan kita juga mengharapkan supaya pertimbangan yang baik sekiranya diluluskan dan sekiranya tidak diluluskan. Adakah kita mahukan kerajaan terus-terus menggunakan suatu peruntukan dalam perlembagaan yang kurang memikirkan sumbangan-sumbangan daripada pihak-pihak dan ahli-ahli parlimen yang lain. Jadi sememangnya kalau kembali kepada titah diraja itu adalah perkara yang paling baik. Kita dah cukup resah dan gelisah sebenarnya. Rakyat sendiri itulah pun mengalami, kita menghadapi COVID-19, PKP dan sebagainya. Dan sekarang ini rakyat mengharapkan bahawa mungkin dengan segala bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan barangkali akan memberikan mereka sedikit nafas dan juga kekuatan untuk menghadapi dugaan ini. Jadi apakah harapan kita sebenarnya, Prof, sebagai rakyat Malaysia kepada semua ahli-ahli politik? Cukuplah kita bermain politik, tetapi lihatlah
kesejahteraan dan masa depan rakyat. Benar, itu sekali lah harapan kita ya. Harapan kita kerana dalam konteks negara demokrasi, politik itu adalah suatu kesarjanaan untuk menentukan sebarang kemungkinan. Saya gunakan istilah kesarjanaan. Saya menghormati ahli-ahli parlimen semua kerana mereka adalah orang yang dipilih rakyat dan dikatakan dianggap sebagai orang yang boleh mengetahui apakah masa depan yang akan dihadapi oleh negara dan juga rakyat secara keseluruhannya. Jadi politik is an art of possibilities. Jadi semuanya boleh dilakukan oleh orang-orang politik. Dan pada saya, ahli-ahli politik buatlah keputusan demi negara, demi rakyat dan kemakmuran negara dari segi ekonomi dan kesejahteraan sosialnya. Dan seterusnya kita mengharapkan sebagai seorang warga negara, sebagai seorang rakyat, kita mengharapkan ahli politik, terutamanya ahli parlimen ini, mereka adalah yang lebih arif. Betul. Mereka adalah yang lebih arif dan mempunyai kuasa. Dia bukan setakat mempunyai kuasa, tetapi mereka juga bijaksana untuk menentukan baik dan buruk dalam segala hal berkaitan dengan undang-undang perbekalan ini. Timbanglah dengan baik dan menggunakan mata hati di manakah perjuangan mereka sebenarnya, adakah untuk kuasa atau untuk kemakmuran rakyat. Pada kita sebagai rakyat, memang kita mengharapkan apa yang akan dilakukan oleh orang ahli politik, terutamanya dalam ahli Dewan Parlimen dan juga Dewan Negara ini ialah untuk menentukan baiknya masa depan kita, terutamanya dalam keadaan yang begitu mencabar, begitu mendesak, yang tidak pernah kita lalui sepanjang kita membentuk sebuah negara. Selamat berbincanglah saya ucapkan kepada semua ahli parlimen. Selamat berbincang dan jangan lupa anda berada di tempat anda sekarang pun kerana dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat berhak sebenarnya untuk mendapat pembelaan daripada semua ahli-ahli politik yang sedia ada. Itu pandangan ikhlas kita dari Ruang Bicara. Terima kasih kepada Profesor Dr. Syamrayu Abdul Aziz dan tentunya terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.